How to install Windows 10 on Oracle VM VirtualBox. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dedoman Channel. Untuk video ini saya buat ni adalah untuk amal di server administration khas untuk college community lah. Jadi perkara pertama, langkah pertama, requirement untuk buat amal di Windows Server, kita kena install Windows Client dulu. Contohnya dalam video ini saya dah letak maklumat client, iaitu client PC 01 seperti yang ada nampak dalam skrin ni. Jadi kita go through sikit lah, tengok operating system. Untuk client kita akan pakai Windows 10 Pro dan kita akan buat partition C, system partition 60GB. Kita akan buat drive satu sajalah, C drive. RAM 2GB, computer name client PC 01, user account local user 01. Password seperti yang tertera, P huruf besar alias SSW0D, dan kita tak ubah dia punya IP address biar automatic. Time zone kita set kepada UTC plus 0800 Kuala Lumpur, Singapura. Okey, jadi nak buat installation Windows Client kita kena ada software ni ya. Saya dah cover dalam video sebelum ni, Oracle VM VirtualBox. Pastikan dah install. Tapi sebelum tu kita kena check dulu file. Kita kena ada file untuk installation, yang mana dalam VirtualBox ni sebenarnya kita akan pakai image file lah. Contoh saya dah download daripada Microsoft, saya simpan dalam D drive dalam folder installer. Yang ni terpulang dekat masing-masing lah kan nak simpan kat mana. Saya download Windows 10 Pro. Image ni kita boleh dapat daripada microsoft.com sendiri. Dia ada download, kita punya ada link tu boleh download, memang original. Cuma bezanya kalau kita tak masuk key original, dia tak jadi activated lah kan. Jadi kita pakai yang ni lah. Image tu make sure kita tahu kita letak di mana. Contoh dalam video ni saya letak di D folder installer. Ok, jadi kita buka VirtualBox, Oracle VirtualBox. Yang ni paparan sistem perisian VirtualBox Manager. Kat atas tu kita tengok sebelum kita start installation, saya nak tunjukkan lah versi VirtualBox yang saya pakai dalam video ni. Kita tekan help kat atas tu, kemudian kita tekan about VirtualBox. Kat sini kita boleh nampak versi VirtualBox yang kita pakai. Contoh dalam video saya pakai ni 6.1.18. Jadi kemungkinan kalau orang penonton anda semua yang tengah tengok ni, kalau dah tengok lama dah saya punya upload dah lama, berkemungkinan memang tak sama lah versi tu lah. Ok, kita akan create VirtualBox untuk client. Kita tekan tools, kemudian ada button, ada ikon new tu, tekan dekat new, klik kat new. Jadi dia akan buat create virtual machine. Nampak tu untuk nak create virtual machine. Satu lagi cara, kalau kita tak tekan ikon kat situ, kita boleh tekan kat atas tu menu machine new. Yang tu pun sama je lah step dia, cuma dia punya shortcut lah. Kalau kat depan kita tekan tools, dia akan keluar tu kita punya button new untuk create virtual machine. Contoh saya memang suka pakai yang shortcut depan, tekan tools, lepas tu button new, kemudian kita terus buat create virtual machine. Masukkan nama virtual machine. Singkatan virtual machine senang saya panggil VM lah kan. Mudah lah. Lepas ni istilah virtual machine, singkatan nak sebut virtual ni kadang tersasul dan sebagainya, kita pakai lah VM dah cukup. Masukkan nama VM kita, client PC 01. Ini soalan tadi saya masukkan pada awal video. Pada awal video tu ada nama kita punya nama komputer client, sama lah, kita buat sama dengan VM. Lepas tu kita cari versi dia. Kita akan install Windows 10 Pro. Jadi ambil Windows 10 64 bit. Dah confirm, tengok betul-betul maklumat kita masuk, nama VM dah betul, versi operating system dah ok, baru kita tekan next. Kat sini ialah tetapan memory tetapan RAM. Kita boleh drag tarik dia punya bar tu, nak ambil ke kanan kiri, kita boleh tambahkan memory kita. Yang ni bergantung kepada physical komputer kita lah. Contoh saya pakai komputer ni 8GB. Jadi dia dah letak situ hijau tu, maksudnya limit tu dia punya tahap kan. Hijau tu ok lah, boleh pakai. Kalau dah masuk orange tu
macam alert sikit, merah tu memang tak digalakkan. Contoh saya pakai 2GB, saya tukar balik 2GB. Jadi kita okay, next, kemudian kita tekan create a new virtual hard disk. Ini kita akan create virtual hard disk nah. Tekan dekat hard disk type ni saya akan suka pakai nah. Saya akan suka pakai. Saya pakai VHD. VDI pun boleh pakai. VDI ni VirtualBox Disk Image. Dia tak compatible lah dengan software lain kan. VHD ni okey, boleh compatible dengan software lain. Kita pakai VHD. Kemudian kita ambil ni pilihan storage physical, ada dua pilihan lah. Dynamic dengan fix. Dia dua ni ada kelebihan kekurangan. Dynamic ni dia akan pakai space, maksudnya dia tak fix storage lah, space mana yang kita letak, dia akan pakai sikit-sikit macam tu. Cuma fix dia akan lock storage. Kalau kita letak 40GB, dia lock storage 40GB, ambil masa sikit lah masa nak buat, tapi performance lagi okey. Kita ambil dynamic tu, okey, pakai dynamically allocated. Next kita yang ni adalah lokasi nak simpan virtual hard disk kita kan. Ini ikut soalan dia kata 40GB, 60GB lah. Klien kita set 60, boleh highlight dalam tu je, ubah kepada 60GB. Dah okey, kita tekan kalau confirm dah 60GB lah. Tengok soalan betul-betul. Kemudian kita tekan create. Ini dia dah siap. Kita dah siap create virtual machine. Belum install lagi lah. Ini baru selesai create VM kosong. Kita create satu komputer maya, virtual komputer yang belum ada sistem pengoperasian. Next step apa yang kita perlu buat? Yang pertama, kita nak install, kena ada CD lah kan, optical drive. Sekarang ni CD kita dalam bentuk image. Jadi tekan dekat optical drive, kemudian tekan pada choose a disk image. Kita cari image tadi yang mula-mula saya tunjukkan, kat mana kita save, kita download, kita save image tu, kena ingat lah. Tekan choose a disk image. Kemudian kita tekan create. Minta maaf. Kita tekan add. Kita dah ada disk image kan, kita nak add lah. Kat mana? Dalam partition D. Saya letak partition D dalam folder installer. Ini Windows 10 Pro.iso. Tekan kat situ, kemudian tekan open. Dia memang ada satu lah, sebab ni baru je install. Ambil choose kita punya image file tu. Kita akan nampak di dalam storage bahagian optical dah keluar Windows 10 Pro.iso. Next step ialah network. Network ni ada banyak setting. Untuk Amadi ni saya buat satu series video dalam YouTube ni untuk server administration, khusus untuk Kodesh community. Jadi kita akan communicate antara virtual dengan virtual saja kan. Kat sini kalau kita tengok, dia ada setting NAT kan. NAT adalah singkatan bagi Network Address Translation. Yang ni kalau kita nak bagi VM kita boleh communicate dengan internet, tapi dia akan ambil IP yang telah diubah oleh router dalam VM ni. Yang kedua ni bridge. Bridge ni dia akan terus ambil network adapter physical host kita ni, physical computer Windows 10 komputer yang saya pakai ni kan. Kalau kita ambil bridge, dia akan terus dapat IP daripada luar tu lah. Jadi kalau kita nak buat live production, selalunya kita ambil bridge lah. Net pun ok, tapi dia akan ganggu dari segi performance. Network akan jadi down sikit. Bridge ok, tapi untuk amalan kita akan internal, sebab kita akan buat setting komunikasi antara virtual dengan virtual sahaja. So kita set internal network. Kita set internal network, tak payah ubah apa, tekan ok. Next. Dah siap lah. Confirmkan. Sebelum kita start kita punya VM ni, make sure benda ni kita dah buat, check betul-betul nama VM betul, versi OS, kita punya storage berapa gigabyte, optical drive dah masuk, network dah tukar kepada internal. Tekan start. Yang ni dia ambil masa sikit lah, ikut pada komputer laju. Sekarang ni komputer dah pakai solid state, memang laju lah loading kan. Ni komputer lama, dia pakai hard disk lagi, dia ambil masa sikit, kena tunggulah no. Kalau nak beli laptop ataupun komputer baru, cari yang pakai solid state, lebih mudah, lebih laju
Memang kita nampak rasa lah perbezaan tu lah. Okey, dah loading, dia akan terus naik, dia akan boot terus image file kita tu, Windows 10 Pro kan. Yang ni pilihan kita cuma ubah satu yang kat tengah, iaitu time and currency format. Cari untuk kita punya Amali ni Malaysia lah, kita orang Malaysia, di Malaysia. Cari Malaysia, ada tak? Scroll cari kat bawah, confirm yang tu. Okey, yang lain jangan ubah lah, keyboard pun jangan ubah, biar US. Next, kemudian tekan install now. Install now, starting. Okey, dia akan naik macam ni activate window. Kita memang original punya ISO download daripada Microsoft, tapi kita tak masuk key lagi lah. Ini untuk buat Amali kan. Jadi kita tekan I don't have a product key. Tekan je kat situ, dia akan continue untuk pilihan versi. Cari Windows 10 64 bit Windows 10 Pro kat bawah tu, yang biasa yang tak ada N kemudian tekan next. Kalau tengok ni, ini adalah ISO yang saya download pada bulan 8 2020. Kemungkinan lah dia akan beza sikit. Okay, tadi kita accept agreement, kemudian kita tekan custom. Partition tak payah buat, kita akan pakai full partition, full capacity 60GB tu kita terus pakai keseluruhan, tak perlu nak buat partition. Jadi kita tekan next saja. Seperti saya kata tadi ISO ni kalau yang dah download lagi latest ataupun pakai ISO yang sebelum ni, mungkin dia ada beza sikit lah step dalam video ni lah. Siapa yang pakai yang baru mungkin ada beza sikit. Yang pakai yang lama sebelum ni, saya pernah pakai yang 2017 tu, dia ada setting lain sikit. Yang saya buat video ni ISO yang download pada bulan 8 2020, inilah setting dia lah. Okay, dia akan naik pilihan region. Kita ambil Malaysia, kita duduk di Malaysia, tekan. Dia memang automatik, kalau tengok tu kita dah pilih time currency Malaysia, dia detect Malaysia lah kan. Kita tekan jangan ubah apa, kita tekan yes sahaja. Tekanlah yes tu. Okay. Saya yang buat ni kan. Okay. Just a moment, tunggu. Ada part yang saya skip cepat kanan, memang lambat sikit. Okay, keyboard jangan ubah. Keyboard memang kita pakai US. Kalau kita ubah lagi takut type yang lain keluar kod lain kan. Second keyboard tak payah masuk lah. Kita skip saja. Okey, dia akan cari internet lah. Sekarang kita pakai internet, memang dia tak detect. Unidentified, tak apa, kita tekan saja I don't have internet. Memang tak perlu internet pun boleh. Internet ni dia akan update lah kan, security patch dan security patch apa semua, update semua tu kan. Kita memang tak pakai internet. Okey, dia naik ini. Kita ambil continue. Tak ada internet kan, continue with limited setup. Tekan kat situ, tunggu lagi. Proses ni ambil masa sikit. Yang ni saya forward, nampak tak? Saya fast forward. Dia ada restart. Restart semula. Jangan tekan apa kat sini Kalau kita press any key tu, dia akan minta kita install balik. Itu jangan jadi careless tu kan. Biar saja dia restart sendiri, jangan tekan apa. Tunggu sajalah, just a moment. Okay, dia kalau saya tengok ni, dia tanya sekali lagi. Saya tak pasti kalau yang versi terkini dia lain kan. Ini kita tekan samalah, I don't have internet. Kemudian pilihan yang kedua tu sekali lagi. Yang ni pun kita ambil continue with limited setup. Okay, setakat ni 2 kali lah dia naik macam tu. Lepas tu ok lah. Okey, dia akan naik pilihan. Dia akan naik text box untuk who's going to use the PC. Who's going to use this PC. Yang ni adalah username. Tengok dalam soalan kita tadi, username nama dia, user account username untuk user kita, user 01. Okey, ini user 01 lah, kita masuk, tekan next. Password biru besar alias SS W0RD. Ini untuk latihan amali kita guna password yang tu lah, standard lah, mudah nak troubleshoot nanti. Tekan next. Dia akan minta confirm password, masuk semula sekali lagi password.
Okey, tekan kat simbol beta tu, check betul tak password kan. Okay, dia akan minta security question. Dia akan minta 3 security question. Yang ni masuklah sendiri ya. Kalau lah ni contoh saya buat ini. Tak mau ikut dalam video ni pun tak apalah, terpulang masing-masing. Yang ni in case kalau password kita lupa, kita boleh reset semula lah. Janji syarat dia kita ingat security question yang kita buat ni, jawapan yang kita buat, soalan dan jawapan yang kita buat. Ada 3 soalan lah dan 3 jawapan. Kena ingat. Jadi kalau lah kita lupa password window ni, bolehlah reset semula. Untuk amali ni tak apa, boh je apa pun, itu ikut masing-masing lah. Kalau pensyarah kata dia dah set apa dia punya security question dengan jawapan, kita ikut lah. Ok, next, just a moment, tunggu lagi. Ok, dia akan naik pilihan choose privacy setting, accept je semua. Kalau komputer sendiri baca satu-satu lah. Kita boleh disable dia punya security setting apa tu kan. Okay, do more across devices with activity history. Ini terpulang. Kalau komputer sendiri mungkin tak mau no lah. Ini untuk kita punya amali. Ambil je yes. Tunggu lagi just a moment. Okay, selesai. Kalau dia dah naik, hi, we are getting everything ready for you. Itu maksudnya kita dah selesai installation Windows 10 Pro di dalam virtual machine. Mana kita buat VM ni untuk klien PC 01. Ada lagi step lah, tak siap lagi ni. Tunggu bagi sehingga kita boleh login masuk. Kemudian kita akan buat snapshot lah. Kita ada satu setting lagi ya. Computer name kita kena ubah juga. Computer name pun ada kan. Yang tadi kita buat tadi, kita create VM, yang tu VM name, nama virtual machine. Tapi computer name dalam soalan kita nak computer name nama client PC 01. Yang tu kita tak set lagi, kena set dalam operating system yang dah siap install kan. Jadi kena tunggu lah bagi siap dulu. Ok, bahagian ni saya fast forward lah, memang ambil masa lama. Kita dah boleh masuk ke dalam sistem beroperasian Windows 10 Pro yang kita install tadi kan. Jadi langkah seterusnya apa? Kita kena ubah computer name. Kat mana kita nak ubah computer name? Ok, nak ubah computer name, kita masuk dulu File Explorer, tekan kat bawah tu. Kemudian tengok this PC, klik kanan, tekan Properties. Dalam ni adalah kita punya setting system kan. Kalau tengok tu system, nampak tak kat situ? Ada computer name, domain and workgroup setting. Kemudian ada button change setting, bukan button lah tu, link kan. Kita tekan change settings. Ok, dan kita tekan kat bawah. Yang atas tu computer description lah. Yang bawah ni tu rename the computer, tekan change. Yang ni barulah tetapan untuk computer name. Ubah di sini ikut soalan client PC 01. Ubah kepada client PC 01. Dah confirm, ejaan mesti betul, jangan tertinggal huruf atau nombor, tekan OK. Dia akan minta kita restart komputer ni. Tekan OK, kemudian tekan close. Dan seterusnya terus tekan button restart now. Restart terus no. Dia ambil masa sikit, saya fast forward. Ok, kita restart balik. Jadi make sure kita restart lah, supaya kita tengok komputer name tu dah ubah. Soalan last sekali adalah snapshot kan. Kita kena buat snapshot untuk VirtualBox. Snapshot ni sangat penting, sebab mudah lah kalau ada apa-apa problem, kita boleh restore balik snapshot. Login guna user account yang kita buat tadi, masukkan password. Ok, snapshot kita ambil snapshot waktu kita dah login dan kita dah confirm tetapan yang kita buat tu dah betul, baru kita ambil snapshot. Dalam soalan tadi disobat snapshot initial setting kan untuk client PC 01. Jadi kita buka, tunggu bagi dia load habis. Saat lagi kita buka File Explorer supaya kita boleh nampak lah sistem tu kan. Kita dah ubah computer name. Jadi computer name tu dah ubah ikut apa yang kita nak ubah tu. Kita ubah kepada client PC 01 kan. Jadi
Okey, kita cari ya, masuk balik File Explorer, kemudian tengok pada This PC. Buka balik, klik kanan This PC, tekan Properties, kita akan masuk sistem. Kita confirmkan, check betul-betul nama komputer dah ubah kepada client PC 01. Jadi dah selesai lah kita punya installation client PC 01. Kita check tengok network, tak payah ubah lah, kita cuma nak check saja network. Sepatutnya memang by default kita install new Windows PC, dia akan set automatic untuk setting networking ni kan. Jadi confirm saja, nak buka tunjuk network untuk IPv4 Internet Protocol version 4 memang dah set automatic. Selesai setting. Last, tetapan akhir sekali ialah apa dia, kita buka sistem ni bagi nampak. Maximize yang besarkan, kita nampak komputer name dah ubah. Jadi kita buat snapshot dalam VirtualBox Manager ni VM, Oracle VM VirtualBox Manager. Kita buat snapshot, tekan dekat client tu. Make sure kita buka bagi nampak sistem macam tu. Kemudian kita ambil menu 3 tu, tekan snapshot dekat menu 3 pada client PC 01. Okay, kita akan snapshot sistem yang kita dah buat ni lah. Dah siap install Windows 10 Pro dan kita dah ubah komputer name. Tekan snapshot, lepas tu kita tekan button add. Itu dia akan add snapshot. Type dalam tu nama snapshot initial setting. Ini pun ada dalam soalan kan. Kalau untuk physical real server, yang ni ikut admin lah nak letak apa kan. Kat bawah tu kita letak the new installation finish. New installation finish. Tekan OK. Alright. Mengah sikit dah buat tengah malam ni, dia jadi macam tu lah. OK, clear lah. Dia akan buat snapshot. Kita akan nampak snapshot. Kalau dah siap, dia akan naik di situ ada initial setting. Itu saja, selesai. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe channel Dedok Mai. Nantikan video-video seterusnya sambungan daripada amal ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.